Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyambut ulang tahun ke-53 penubuhannya pada 1 Oktober hari ini. Sejak penubuhan, SPRM menggalas cabaran dan tanggungjawab berat dalam memperkasakan integriti bagi memastikan negara tidak dirobek ketirisan dan kerugian serta menangkis taktik licik oleh pelaku rasuah. Tanpa mengira latar belakang, tindakan diambil tanpa pilih bulu. Maka tidak hairanlah SPRM digeruni perasuah. Ikuti laporan khas mengenai SPRM sepada ulang tahunnya ke-53 disediakan wartawan Nazahiyah Muhammad Hazir dan jurukamera Fariz Azmi. Sejarah SPRM yang pernah dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah bermula pada Oktober 1967. Kewujudan entiti pencegah rasuah di Malaysia bermula dengan sebuah unit kecil di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti pencegahan rasuah. Sejak detik itu, badan penguatkuasaan berkenaan mengalami pelbagai fasa perubahan selari dengan peredaran zaman. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki, sebagai agensi unggul mencegah rasuah pada usia kematangan ini, SPRM sedang merangka strategi baru untuk 2021 hingga 2025 yang perlu diperhalusi bagi mengubah kaedah yang lebih efektif dan berkesan. Untuk yang sekarang ini, antara cabaran-cabaran yang kita hadapi ialah dari segi modus operandi. Penjenayah-penjenayah yang melakukan rasuah ini makin bertambah betul rumit ataupun complicated. Dia tak seperti mana dahulu, tuan-tuan. Dulu boleh kita katakan banyak and straightforward. Sebab itu saya selalu sekarang ini menggunakan perkataan di bahawa rasuah ini adalah merupakan jenayah ekonomi. Bila bercakap tentang jenayah ekonomi, yang mana mereka yang terlibat dalam rasuah ini, mereka punya pelbagai cara yang selalunya akan memikirkan bagaimana untuk mengatasi undang-undang ataupun how to beat the law or the system yang ada. Jelasnya tidak hanya berdepan dengan modus operandi yang semakin licik, SPRM turut berdepan cabaran persepsi masyarakat yang mahukan badan itu menjadi satu agensi bebas atau kelihatan bebas yang mampu melaksanakan tugas dengan profesional tanpa campur tangan mana-mana pihak. Walaupun fokus SPRM sejak lebih separuh abad itu tidak pernah berubah dan kekal dengan pendekatan penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan masyarakat. Dalam benda itu katanya antara kes terbesar dikendali badan itu ialah salah laku berkaitan 1MDB. Kes 1MDB ni satu kes yang mana belum lagi diselesaikan hingga sekarang, yang memerlukan banyak lagi dipanggil engagement ataupun koordinasi dengan negara-negara luar. Dari segi kami bila menyiasat satu kes sekarang, kita pergi kepada kes yang mendatangkan kerugian yang banyak kepada negara. Sebab itu menjadi tumpuan kami. So sebaik mungkin dalam kita menyiasat kes itu, kita juga bukan setakat untuk mendapatkan punishment yang tinggi terhadap seorang tertuduh itu ataupun severe sentence, tetapi kita juga berusaha supaya dapat dipulangkan hasil negara itu, ataupun dengan cara tidak langsungnya dia akan boleh mengurangkan ketirisan negara pada masa-masa akan datang. Kebanyakan kes rasuah dari tahun 2015 sehingga kini banyak melibatkan isu ketirisan perolehan kerajaan, malah terdapat kes pegawai kerajaan menyeleweng dalam hal-hal perolehan kerajaan sehingga melibatkan kehilangan jutaan ringgit. Tegasnya SPRM tetap kekal bebas walaupun pemerintah negara bersilih ganti dan berpegang kepada prinsip pengasingan kuasa dan memartabatkan keluhuran perlembagaan.